Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja. Bersama saya Ahmad Mukhlis sebagai moderator pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa isu berkaitan peranan guru di sekolah seringkali dihangatkan dengan campur tangan daripada pihak ibu bapa dan penjaga. Jika diteliti, tiada salahnya ibu bapa maupun pihak penjaga bersama-sama membantu guru dalam menyalurkan didikan yang baik secara bekerjasama. Tetapi apa yang dilihat pada hari ini amat berbeza. Di mana guru sewenang-wenangnya diperlakukan dengan tindakan di luar kawalan oleh ibu bapa pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana kita sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudara Ahmad Fitri bin Abdul Nasir. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu berbaju kurung, Saudari Anis Adirah binti Adnan. Selamat datang saudari. Dan ahli panel yang ketiga, Saudari Aina Ayurin binti Muhammad Kamal. Selamat datang saudari. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel yang pertama, apakah sebenarnya peranan guru dalam membentuk corak pendidikan pelajar di sekolah? Jadi baik, terima kasih di atas soalan yang telah dikemukakan oleh Tuan Moderator sebenar tadi, iaitu Ahmad Mukhlis. Jadi baik, soalan berkenaan tentang apakah perubahan yang boleh dilakukan oleh seseorang guru itu dalam mengubah corak pendidikan di sesebuah sekolah ataupun mengata institut. Jadi seperti yang kita tahu, guru berperanan besar dalam meningkatkan prestasi pembelajaran pelajar dan juga meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pengajaran mereka. Jadi ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan di negara kita ini. Jadi di negara kita ini, di Malaysia, guru telah ditekankan supaya memasukkan 4 teras utama ataupun ciri utama ke dalam diri sesuatu pelajar. Iaitu ciri yang pertama adalah kepentingan ataupun aspek dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jadi keempat-empat unsur ataupun kategori ini hendaklah ditusukkan di dalam diri pelajar supaya pelajar menjadi seorang pelajar yang sama dengan nilai yang hendak dikeluarkan ataupun pelajar dapat melahirkan pelajar yang sama dengan apa yang falsafah pendidikan negara mahukan. Jadi berbalik kepada soalan moderator sebentar tadi, jadi terdapat 3 elemen ataupun kategori yang perlu diambil berat oleh guru untuk menerapkan dalam sistem pendidikan, iaitu dari segi perubahan pertama adalah berkenaan dengan perubahan. Ada seorang falsafah barat yang mengatakan pada tahun 1998 dahulu, dia menyatakan bahawa sesuatu komuniti ataupun organisasi yang terancang hendaklah mengambil langkah perubahan dalam setiap tingkah laku ataupun misi yang mereka jalankan dalam melaksanakan apa yang mereka buat dalam organisasi itu. Jadi berkait rapat dengan sekolah ataupun guru ataupun mana-mana institusi pendidikan, guru ataupun semua warga pendidik hendaklah
berganding bahu untuk melakukan suatu perubahan dalam pendidikan supaya mutu pendidikan di sesebuah sekolah itu dapat meningkat dengan sangat baik. Jadi perubahan pertama yang hendak saya kemukakan adalah dari segi perubahan persepsi, iaitu persepsi ini seperti tanggapan kita. Jika kita lihat pada 1000 ataupun 1200 tahun ke belakang, manusia di zaman itu hanya belajar based on apa yang dikatakan oleh guru itu, dan pelajar-pelajar itu tidak diberi kesempatan ataupun chance untuk mengkritik apa yang telah diajarkan oleh guru itu. Dan setiap ilmu yang dicurahkan oleh guru itu ia tertakluk kepada pelajar tersebut, sama ada dia nak catch up apa yang guru tu bagi ataupun dia hanya meninggalkan perkara tersebut. Tetapi pada hari ini kita dapat lihat bagaimana setiap warga pendidik ataupun guru telah memberi inisiatif kepada pelajar supaya mereka dapat beranggapan ataupun tanggapan mereka bahawa setiap pengajaran yang dilakukan oleh guru itu mereka dapat kritik. Mereka kritik supaya hasil pendidikan itu dapat menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Okay. Jadi itulah contoh bagi sistem pendidikan di era zaman kita ini. Jadi yang seterusnya pula adalah perubahan dari segi tingkah laku. Jadi guru berperanan sebagai orang kata role model dalam membentuk sasiah pelajar mereka. Jadi guru hendaklah mencerminkan peribadi yang mulia supaya peribadi itu dapat dicontohi oleh pelajar mereka. Jadi antara perkara yang boleh guru tonjolkan ataupun tunjukkan kepada anak muridnya adalah dia boleh berkata dengan lembut dan juga sopan. Dengan itu, based on apa yang dibuat itu, pelajar akan dapat terinspirasi dengan kata-kata baik yang telah dikeluarkan oleh guru itu. Jadi pelajar akan terhindar daripada mengeluarkan kata-kata yang kesat ataupun kata-kata yang tidak disukai oleh masyarakat kita. Jadi seterusnya perubahan ketiga pula adalah perubahan tentang teknologi. Jika kita lihat pada zaman 80-an ataupun 90-an dahulu, ketika zaman orang kata zaman ibu bapa kami masih lagi berada di bangku sekolah, ketika itu mereka tidak mempunyai orang kata fasiliti yang cukup ataupun guru di zaman itu tidak mempunyai alat mengajar yang cukup untuk mereka mendedahkan knowledge ataupun pengajaran yang lebih baik pada zaman itu. Tetapi pada hari ini kita dapat lihat banyak teknologi canggih yang telah digunakan oleh para guru untuk membantu menjayakan misi mereka untuk menghasilkan pengajaran yang lebih baik. Antara alat-alat yang digunakan oleh guru adalah seperti slide. Jadi slide itu mereka boleh gunakan untuk memancarkan apa yang hendak mereka ajar. Dan dari situ kita dapat lihat pelajar menjadi lebih gemar ataupun mereka menjadi lebih excited untuk belajar. Dan dengan itu keberhasilan dalam pendidikan itu menjadi semakin baik. Okay. Jadi itu sajalah saya punya sepatah dua kata tentang soalan yang telah dikemukakan oleh yang berbahagia moderator kita pada pagi ini. Jadi seterusnya saya kembalikan semula kepada moderator bagi melanjutkan soalan seterusnya kepada panel yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang pertama atas huraian dan pandangan tentang peranan guru yang amat benar sekali. Sememangnya tugas menjadi seorang guru adalah tidak mudah kerana terpaksa rela menerima cabaran yang begitu getih sekali, terutama melibatkan masyarakat setempat yang kurang jelas mengenai peranan guru di sekolah. Baiklah, bagi meneruskan forum kita pada hari ini, dijemput panel yang kedua untuk memberikan
contoh insiden yang pernah berlaku dan pandangan Puan panel terhadap insiden tersebut. Silakan Tuan panel. Terima kasih kepada moderator di atas persoalan tadi. Bagi menjawab persoalan tersebut, yang pertama, contoh insiden yang telah berlaku. Contoh insiden yang dapat saya petik daripada Mstad Online 5 April 2008, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Salim Mat Rashid ketika mengulas satu insiden lain yang dilaporkan berlaku di sebuah sekolah di Pulau Pinang, di mana seorang guru lelaki diserang dan ditampar selepas guru terbabit dikatakan menampar beberapa orang pelajar yang bergaduh dan membuat bising di dalam perpustakaan sekolah. Itu adalah ringkasan berita yang dipetik dari Mstad Online 5 April 2008. Okey, mengapa perkara sebegini boleh terjadi? Bagi saya, sesetengah ibu bapa dia kurang jelas mengenai peranan seorang guru di sekolah dan hanya menyalahkan guru atas sesuatu insiden yang berlaku tanpa menyiasatkan terlebih dahulu sebab berlakunya sesuatu insiden itu. Saya kurang bersetuju dengan tindakan guru yang mengambil tindakan drastik tanpa berfikir secara profesional dahulu untuk memberikan hukuman atau tindakan. Ada banyak bentuk hukuman yang boleh diberikan kepada murid yang melakukan kesalahan selain memberikan hukuman melalui sentuhan fizikal, contohnya menampar murid. Okey, seterusnya, pada sudut lain pula, saya juga tidak bersetuju dengan tindakan ibu bapa yang menyerang guru sewenang-wenangnya tanpa usul periksa, kerana pada pandangan saya, guru ni adalah seorang insan yang harus dihormati dan disegani atas bakti dan jasa mereka memberikan pendidikan kepada anak murid di sekolah. Selain itu, dengan mempamerkan kasih sayang, kemesraan dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berkualiti, guru tu dia boleh berperanan sebagai pengganti ibu bapa. Malah, murid tidak akan merasakan kekurangan belayan dan kasih sayang sekiranya guru menjalankan peranan ibu bapa di sekolah dan dapat mengelakkan murid terlibat dengan kemurungan atau gejala sosial yang lain. Itu sahaja jawapan yang boleh saya ulas untuk menjawab persoalan daripada moderator tadi. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang kedua atas huraian dan pandangan yang telah dilemparkan sebentar tadi. Slogan orang Melayu ada mengatakan bahawa tanpa guru siapalah diri kita, kerana guru diibaratkan sebagai pelita yang menyinar masa depan. Baiklah, bagi meneruskan forum kita pada hari ini, persoalan terakhir untuk panel yang ketiga pada hari ini. Apakah pendapat saudari mengenai peranan guru dalam menguruskan tingkah laku murid dan peranan guru dalam menggantikan ibu bapa di sekolah? Silakan saudari. Terima kasih moderator saudara Ahmad Muklis atas soalan yang diajukan kepada saya. Menjawab kepada tentang guru merupakan pengganti ibu bapa kerana guru telah menggunakan sebahagian daripada masa lebih kurang 8 jam bersama anak-anak murid di sekolah pada setiap hari. Murid banyak menghabiskan masa di sekolah di sebelah siang hari berbanding bersama ibu bapa mereka. Itu ialah dikatakan mengapa guru dikatakan seorang pengganti kepada ibu bapa. Oleh itu, secara tidak langsung, guru adalah pembimbing dan penjaga kedua semasa murid-murid berada di sekolah. Maka, peranan sebagai ibu bapa kedua tidak boleh dinafikan oleh setiap insan yang bergelar sebagai seorang guru. Semasa di sekolah, banyak peranan guru yang guru ambil, antaranya guru menjaga kepentingan untuk menjaga keselamatan murid-murid, kesihatan murid-murid, pemakanan murid-murid. Sekolah juga banyak menyediakan prasarana untuk kemudahan murid semasa mereka berada di sekolah. Contohnya, terdapat pegawai keselamatan yang menjaga keselamatan murid-murid, terdapat juga bilik rawatan ketika murid-murid sakit, terdapat juga kantin untuk pelajar menguruskan pemakanan mereka di sekolah. Oleh hal yang demikian,
tidak semua murid akan terbeban dengan kesibukan ibu bapa di rumah. Kiranya bila guru ni digantikan sebagai ibu bapa mereka, kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa mereka yang kadang sedikit, kadang ibu bapa sibuk di rumah, maka apabila murid berada di sekolah, mereka rapat dengan seorang guru, maka kasih sayang yang diberikan oleh guru adalah seiring dengan kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa. Kerana perhatian yang diberikan oleh ibu bapa boleh menambah baikkan semula anak-anak murid merasa diri mereka disayangi. Oleh itu, peranan guru mengganti ibu bapa bermaksud guru menjalankan tanggungjawab seiring dengan ibu bapa keprihatinan dan kepekaan guru terhadap aspirasi, nilai dan sikap. Ini akan membantu mereka menghadapi persekolahan dengan yakin dan bersemangat semula, kerana mereka masih ada lagi ibu bapa, mereka masih ada lagi guru untuk menjaga tentang hal-hal peribadi mereka. Menjawab tentang persoalan tentang peranan guru untuk menguruskan tingkah laku murid-murid pula. Guru juga adalah seorang insan yang bergelar untuk menguruskan tingkah laku murid agar sejajar dengan norma yang sepatutnya. Guru merupakan model yang sangat penting dalam menyampaikan maklumat tentang menerapkan tentang nilai-nilai murni yang baik, kepercayaan, falsafah dan sikap seorang murid. Sebagai pembentuk tingkah laku yang positif, guru perlu memahami matlamat pembelajaran untuk membentuk satu pemikiran yang positif terhadap anak-anak murid. Kiranya apabila tingkah laku seorang murid positif, maka kerja-kerja, contohnya kerja yang diberikan oleh seorang guru akan disiapkan, kerana apabila berkelakuan baik, mereka akan menghormati guru secara tidak langsung, akan menghormati guru tersebut, akan memandang tinggi terhadap jawatan yang ada pada seorang guru. Maka pada ketika itu, contoh jika tingkah laku mereka baik juga, keputusan-keputusan yang dibuat oleh mereka adalah yang positif ke arah kebaikan. Secara rumusnya dapat kita katakan di sini bahawa guru merupakan insan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan peranannya terhadap murid di sekolah untuk melahirkan produk yang berkualiti pada masa kelak, pada masa hadapan. Untuk merealisasikan impian itu, guru berperanan penting untuk menjadi ejen perubahan yang memastikan perubahan diterima, dihayati dalam diri setiap murid tersebut. Seperti yang kita tahu tadi, guru sebagai pengganti seorang ibu bapa, guru juga sebagai ejen teknologi maklumat, guru juga sebagai seorang yang baik untuk menguruskan tingkah laku seorang pelajar. Jika kesemua aspek-aspek tersebut ada dalam setiap pelajar, maka pembentukan sahsia rohani jasmani pelajar akan terdorong ke arah yang lebih baik pada masa hadapan. Ketika mereka dewasa, akan mengaplikasikan segala yang baik untuk ditunjukkan contoh-contoh teladan yang baik. Sekian saja daripada saya. Sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah badi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.